Hari ini kita kelas santai-santai saja, kelas santai-santai. Cikgu ada masa hari ini, kita buat kelas santai-santai supaya kita dapat manfaat. Belajarlah sikit-sikit demi sikit, lama boleh. Okey. Belajar sebelum ni cikgu dah ajar pelarasan dah semua ni. Okey, boleh ingat lagi tak pelarasan yang cikgu ajar sebelum ni? Ingat. Ingat. Cikgu dah ajar sebelum ni. Asas-asas. Susun nilai, dah boleh belum susun nilai? Boleh. Boleh. Susun nilai ada berapa kaedah, ingat lagi tak? Ada berapa pengiraan? Dua ke tiga? Tiga. Ada tiga. Belajar ada tiga. Okey, alright. Lepas tu belajar peruntukan utaragu. Ingat lagi tak peruntukan utaragu? Boleh. Okey, pertambahan dekat mana? Pertambahan PHR dekat mana? Belanja ke hasil? Belanja. Ya, belanja. Pengurangan Hasil. Okey, ingat lagi tak apa yang cikgu sebut? Kalau nak ingat pertambahan pengurangan kena ingat apa? Ingat lagi tak? Ingat apa? Gambar apa? Ingat pertambahan dengan pengurangan. Gambar orang sakit. Gambar orang sakit lah. Gambar orang sakit lah. Masih customer kita yang sakit. Okey, jadi pelajar. Hari ni cikgu teruskan pembelajaran kita. Cikgu tak ada nota, tak ada latihan. Kita rujuk pada soalan-soalan sajalah. Okey, jadi tak nak buang masa, tak nak perlukan data pelajar pun tambah banyak. Jadi pelajar, cikgu nak teruskan dengan yang berikutnya. Ramai lagi masuk ni. Jadi ramai masuk. Jadi yang ini. Okey, cikgu kena share screen dulu. Cikgu nak share screen tak boleh, ramai pula yang masuk. Okey, ini cikgu letak dulu. Okey, jadi pelajar dah boleh nampak cikgu ni skrin. Okey, nampak tak cikgu ni skrin? Nampak. Nampak cikgu nampak. Okey, sekarang cikgu sedang buka OneNote dah. Okey, kita nak santai-santai je periksa. Okey. Jadi pelajar, target cikgu yang paling penting hari ni ialah pelajar kita nak tahu cerita tentang pinjaman. Mesti clear pasal pinjaman. Jangan lepas ni keliru lagi lah pasal-pasal pinjaman ni. Okey, pastikan kena clear. Okey, jadi pelajar, pinjaman. Okey pelajar, kita ni kalau sebut pasal pinjaman, cikgu contengnya pelajar ni, pelajar pun conteng lah, ikut je, cikgu conteng apa, ikut je. Pelajar okey, pinjaman itu ialah apa pelajar? Kategori apa pinjaman? Liability. Pinjaman itu adalah liability. Bagus, liability. Okey, kalau sebut pinjaman, biasa kita akan masuk mana? Liability apa? Bukan Kita akan semasa. masuk mana? Liability bukan semasa. Liability bukan semasa. Liability bukan semasa. Biasa kalau tak sebut apa-apa, kita akan masuk dalam liability bukan semasa. Betul. Betul. Okey, lepas tu pelajar. Okey, ada pelajar masuk kesian ni pelajar. Ada pelajar yang lain konsisten dia okey. Dia boleh masuk terus. Bagi pelajar yang lainnya tak konsisten kesian kadang putus dan sebagainya. Okey, itu saya faham lah. Sebab saya pun pernah alami situasinya masa saya balik kampung tahun lepas, lain tak ada, susah saya nak ngajar. Okey, tak apa. Okey, kita fokus. Okey. Fokus terus. Okey, jadi pelajar liability semasa, pelajar liability tu apa maksud liability? Apa maksud liability? Hutang. Itu bahasa yang paling senang. Hutang. Siapa yang hutang? Kita ke orang lain? Pemutang. Siapa yang hutang? Kita yang berhutang. Kita berhutang dengan siapa? Kita berhutang biasa dengan bank. Kita berhutang dengan bank. Okey? Alright. Jadi pelajar kena tahu tu lah. Okey, jadi pelajar kena tahu pinjaman tu adalah liability. Liability tu apa? Hutang. Kita biasa hutang dengan bank. Merujuk pada bank lah, senang. Kita merujuk pada bank. Okey. Jadi pelajar, bagaimana pelajar nak tahu liability tu boleh masuk dalam LBS atau LS? Pelajar, dia boleh masuk dua tempat. Kalau dia tak sebut apa-apa, tak sebut tempoh, tak sebut bayaran berapa, pelajar terus masuk LBS saja. Tetapi pelajar, ada juga liability ataupun pinjaman boleh masuk LS. Kalau kita tahu apa? Kita tahu tempoh. Tempoh dia kita tahu. Berapa lama dipinjam, kita boleh kira. Lepas tu pelajar, kita boleh tahu berapa? Asalnya berapa? Asal pinjaman tu ada berapa? Kita boleh tahu. Asalkan kita boleh tahu berapa nak bayar tahun depan, kita boleh kira untuk pinjaman dalam LS. Okey, pinjaman LS, apa maksud pinjaman LS? Untuk dibayar dalam jangka masa apa? Jangka masa Pendek. Jangka masa pendek. Baik tu berapa lama? 1 tahun. Setahun. Okey. Jadi untuk liability semasa, untuk jangka masa apa? Lawan dia? Panjang. Panjang. Iaitu apa? Lebih daripada 1 tahun. Okey, alright. Itu sekali lalu. Okey, cikgu bagi situasi.
untuk pinjaman. Kita buatlah tahun ni tahun 2021. Kita buat akaun kita tutup pada 31 Disember 2021. Walaupun 2021 belum berlaku ya pelajar. Kita buatlah, kita anggaplah 2021. Okey, jadi pelajar. Yang perlu jadi yang mana nak masuk LS? Okey, yang nak masuk dalam LS adalah pinjaman yang akan kita bayar sepanjang tahun 2022. Daripada 1 Januari hinggalah 31 Disember untuk setahun je. Iaitu apa? Tahun 2022. Yeah. 2022. Betul? Okey. Jadi pelajar sedang cerita tak payah tulis tahun tarikh lah, nanti awak confuse. Yang penting awak tahu je yang kita nak bayar tahun berapa? Tahun 2022. 2022. Jadi yang untuk LBS nak masuk apa? Yang kita akan bayar tahun 2023 hinggalah hutang kita selesai. Okey, itu saja pelajar. Itu saja yang pelajar kena tahu. Okey, ini konsep pelajar kena jaga. Okey, jadi cikgu bagi anda yang contoh. Kalau akaun kita tahun 2020, guna warna merah cikgu guna warna merah ni. Okey pelajar. Tahun berapa yang nak masuk dalam LS? Cikgu nak uji dulu. 2021. 2021. Okey, 2021. Bagus. Okey, apa yang nak masuk dalam LBS? 2022. 2022. 2022. Betul? 2022. Okey, selesai. Itu faham konsep lah. Kalau pelajar faham, senang lah. Pelajar faham, senang. Okey, alright. Jadi pelajar, cikgu nak uji kat pelajar dekat sini. Pelajar kena tengok satu-satu. Pelajar kena tengok satu-satu. Okey, cikgu nak ajar sikit tentang pinjaman. Okey, sekejap Sekejap je. Okey, cikgu bagi contoh mudah kat sini. Sekejap. Minta maaf pening sikit Jangan tengok sangatlah, jangan sekejap. Sekejap, cikgu balik sekejap Banyak ada kat sini. Okey, cikgu nak beritahu situasi kat sini. Okey, situasi kat sini. Okey, boleh nampak tak? Boleh. Boleh. Okey, cikgu nak cerita sini lah. Okey, mungkin ada sekolah-sekolah yang ada berbengkel dengan cikgu dah tengok. Tak apalah, kita share-share. Kita share-share. Okey, alright. Okey, jadi mana-mana saya pergi berbengkel pun saya akan cerita pasal ni lah. Nanti kita tambah lagi. Tak faham lagi, kita tengok soalan-soalan sekedar. Okey, pelajar. Jadi pelajar, pinjaman. Ya, betul ke pinjaman ni? Betul. Okey, pinjaman. Okey, pinjaman. Pinjaman dalam imbangan duga ialah 5,000. Pinjaman dalam imbangan duga ialah 5,000. Okey, pelajar. Dalam imbangan duga ni pelajar, apa maksud dia? Apa maksud 5,000 dalam imbangan duga pelajar? Kalau pelajar tahu. Apa maksud pinjaman ni dalam imbangan duga, apa maksud dia? 5,000 tu apa maksud? Dia dah bayar. Dah bayar. Lagi? Lagi apa? Sebut-sebut, saya nak salin dulu daripada ayat awak. Saya nak baca pemikiran awak ni supaya nanti mantap saya. Apa dia? Lagi? Dah bayar. Apa? Tak dengar lah. Tak dengar. Direkodkan. Telah direkodkan. Okey, telah direkodkan. Okey, lagi. Lagi, apa yang awak tahu? 5,000 ni apa maksudnya? Okey, lagi. Bayar secara hutang. Bayar bayar apa? Bayar. Maksudnya dah bayar lah. Bayar. Secara hutang. Apa dia belajar? Bayar secara Bayar secara hutang. Bayar secara hutang. Okey, tu tak apa. Sebut je. Saya nak tahu pelajar punya pendapat. Saya punya tengok lain, mata pelajar lain. Saya nak tahu apa yang awak faham. Okey, ada lagi tak? Ada lagi nak cuba tak? Baki pinjaman yang tinggal. Baki pinjaman yang tinggal. Itu ayat dia lah. Yang tinggal. Baki yang tinggal lah. Baki yang tinggal. Baki pinjaman lah. Baki pinjaman yang tinggal. Kita pinjaman lah. Takkan baki kenderaan pula kan? Okey. Jadi pelajar, antara jawapan pelajar ni yang paling tepat, yang paling hampir, paling tepat ialah inilah. Baki pinjaman yang tinggal. Pelajar. Jadi pelajar, pinjaman tu apa? Liability. Pinjaman itu ialah apa tadi pelajar sebut? Liability. Jadi pelajar, liability maksudnya apa? Hutang.
Hutang. Hutang siapa? Hutang. Kita hutang. Jadi pinjaman ni jumlah hutang kita. Betul, jumlah hutang yang belum jelas. 5,000 ni apa? Jumlah hutang yang belum jelas. Ataupun yang pelajar tadi faham, baki pinjaman yang tinggal. Betul? Itu ikut ayat dia. Ikut ayat dia. Okey pelajar, faham tak? Faham tak? Okey. Faham tak? Bukan dah bayar. Kalau dia dah bayar, pelajar, kalau pelajar jawab dah bayar, pinjaman tu dah bayar, maksudnya pinjaman tu bukan hutang lagi. Dah settle. Betul? Yes. Betul? Betul. Dengar tak? Betul. Dengar. Jadi pinjaman tu adalah liability. Jadi maksudnya apa? Liability tu hutang. Jadi pinjaman 5,000 ni adalah baki hutang. Okey pelajar, baki hutang. Bagus, bagus. Okey. Jadi baki hutang ni kena rekod. Okey. Jadi pelajar, soalan yang pertama, cikgu bagi dalam situasi yang pertama. Situasi pertama, dia sebut apa situasi pertama? Pelajar, situasi pertama. Okey, situasi pertama ialah pinjaman akan dijelaskan sepenuhnya pada 31 Disember 2020. 2020. Okey pelajar, dia akan bayar. Jadi hutang dia settle 2020 dah settle. Okey, sekarang pelajar. Akaun dia, bila akaun tutup, tengok tarikh imbangan duga dia. Imbangan duga dia ialah 31 Disember 2019. Betul pelajar? Okey, sekarang pelajar, dia akan bayar jelaskan hutang 2020, dah tak ada hutang lagi dah. Sampai di 31 Disember dah habis hutang. Jadi pinjaman ini nak masuk mana? Nak masuk dalam LS ataupun LBS? LS, betul. Jadi pinjaman ini akan masuk dalam LS je. Okey, siapa yang tak faham, cikgu terangkan lagi. Cikgu terangkan lagi. Okey, tengok betul-betul, tengok betul. Okey, cikgu bagi situasi ni. Kalau tadi yang ini dah faham, cikgu gunakan jadual ni. Cikgu gunakan jadual ni. Okay, cikgu gunakan jadual ni. Okey, sabar, bertenang, jangan gaduh-gaduh. Kita tengok ni dulu. Okey, pelajar. Jadi pelajar, liability. Liability tadi hutang dia adalah tahun berapa? 2019. Yang kita faham, yang masuk dalam LS ialah semua yang akan dibayar pada tahun berapa? 2020. Betul pelajar? 2020. Yang akan masuk LBS ialah apa? Yang akan dibayar tahun berapa? 2021 hinggalah hutang dia selesai. Betul? Okey, jadi pinjaman dia berapa ribu tadi? Pinjaman dia 50,000. Betul? 50,000. Okey, bila hutang dia akan selesai? Maklumat tambahan sebut. 31 Disember 2020, betul? Okey, jadi pelajar, jadi dia akan bayar berapa? 2020 akan bayar berapa? 2020 akan bayar berapa? RM 50,000. Sebab dia akan bayar semua. Betul pelajar? Ada lagi tak hutang dia? Dah tak ada. Jadi hutang dia dah tak ada. Jadi tahun 2020, 21 dah tak ada hutang dia. Jadi tadi pinjaman 50,000 nak masuk mana? Pinjaman 50,000 tadi akan masuk dekat mana? Terus masuk dekat LS. Terus masuk dekat LS. Nak tulis apa? Pinjaman. Terus nak tulis apa? Pinjam. Okey, berapa ribu? Turut pinjaman. Okey, liability semasa kita biasa letak kolom ni lah. 50,000. Okey, selesai. Okey, ada nak tanya? Boleh? Faham? Boleh. Boleh. Okey, alright. Okey, cikgu daripada soalan ni cikgu tukar. Okey, soalan ni cikgu nak tukar sekejap. Cikgu nak modify sekejap. Okey, tengok betul-betul pelajar nak print screen lah, tak ada masalah. Nak print screen boleh, nanti cikgu ada rekod tengok balik. Tak sempat salin tak apa, conteng-conteng je. Okey, sekarang pelajar cikgu nak edit. Okey, kalau soalan ni pelajar dia tak sebut apa-apa. Dekat maklumat tambahan tak ada. Dekat maklumat tambahan langsung tak ada. Mana putih cikgu tulisan putih cikgu. Okey. Dekat sini tak sebut. Tak ada maklumat tambahan pun cerita pasal pinjaman. Tak ada maklumat tambahan pun cerita pasal pinjaman. Jadi pelajar, pinjaman ini nak masuk mana? LBS. Yang mana masuk mana? Ya, betul. Pinjaman ni akan masuk LBS. Betul. Pinjaman ini akan masuk mana? LBS. Bagus. Bagus, pandai. Jadi pinjaman ni kalau tak ada maklumat tambahan terus LBS. Masuk dalam LBS pinjaman. Berapa ribu? Terus masuk 50,000. Okey. Faham? Situasi nampak berbeza? Faham. Okey, alright. Situasi yang kedua. Okey. Okey, setakat ni cikgu open dulu. Siapa nak tanya? Ada nak tanya tak? Situasi tadi faham tak yang cikgu tentang yang asas dulu? Faham. Okey, kalau dah faham yang kedua. Okey, tengok situasi kedua. Okey, pinjaman matang. Apa maksud matang? Tahu. Matang apa? Okey, jadi pelajar depan saya semua dah matang ni. Hutang akan selesai. Hutang akan selesai pada bila? 31 Disember 2028. Lama lagi pelajar. Okey, kita punya akaun bila akaun kita? Akaun kita ialah pada 31 Disember 2019. 31 Disember 2019. Betul pelajar? Okey pelajar. Patah balik maksud tadi.
Pelajar, apa maksud 270 tadi? Dalam imbangan duga? Baki pinjaman yang tinggal. Ya, betul. Ini baki pinjaman yang tinggal. Itu ayat dia lah. Yang senang faham lah. Faham tak? Yang tinggal. Baki yang tinggal. Baki apa? Baki pinjaman lah. Betul, baki yang tinggal. Belum bayar lagi lah. Belum bayar. Okey, 270. Okey, jadi pelajar 270 ribu. Okey, masuk baca maklumat tamat. Cikgu bayar simple je. Dalam PSA nanti pelajar macam-macam soalan pusing dia. Tapi pusingkan dia sama je dia cerita. Okey, baca betul-betul. Pinjaman telah dibuat pada 1 Januari 2019 bernilai 300 ribu. Maksudnya apa? Apa 300 ribu ni? Ikut pemahaman pelajar ni. Kalau pelajar baca ni. Pelajar nampak tak? Saya punya skrin boleh nampak jelas tak? Nampak. Okey, boleh Okey, jadi pelajar. Apa maksud 30 ribu kalau pelajar baca? Hutang dia. Apa Dia dia? bayar. Hutang asal. Okey lah, cikgu guna keyword dah. Saya dah jumpa keyword. Keyword dia apa? Pinjaman asal. Hutang asal. Boleh pelajar? Okey, jadi pelajar, dia start pinjam ialah 1 Januari 2019. Okey pelajar. Pada imbangan duga 31 Disember, maksudnya pelajar hutang dia dah berkurang sebanyak 270 ribu. Okey pelajar, kenapa berkurang? Kenapa dah berkurang? Dah bayar. Sebab dah bayar. Bagus. Dah Okey, bayar. guna ayat pasal je. Dah bayar. Dah bayar berapa ribu? Dah bayar berapa ribu? 270 ribu. Dah bayar 270 ribu? 270 ribu tu hutang lagi. 30 ribu. Apa dah bayar? Dah bayar berapa? 30 ribu. Kita dah bayar 30 ribu. Faham belajar? 30 ribu ni kita dah bayar selama berapa lama ni? Berapa lama ni? Setahun. Tahun. 1 Januari sampailah 31 Disember. Betul tak belajar? Mana kita tahu? Ni kan sebut 1 Januari sampai 31 Disember selama setahun. Cukup belas tahun. Betul. Okey, ni cikgu ajar situasi pertama. Nanti cikgu create situasi kedua. Okey, fahamkan ni dulu. Okey, faham tak cerita? Faham. Boleh? Faham. Okey, alright. Jadi, cikgu contoh kat atas je. Okey, jadi pelajar, cikgu ulang balik. Pinjaman dia boleh masuk dua tempat. Satu, pinjaman akan masuk dalam LS. Boleh masuk dekat mana? LBS. Betul. Okey. Jadi kalau soalan ni, berpandukan soalan ni, tahun dia adalah tahun 2019. Betul. Okey. Yang nak rekod dalam LS tahun berapa? 2020. 2020. Bagus. 2020. Okey, 2020. Pelajar-pelajar yang tonton dekat YouTube, cikgu tak boleh ni, kalau awak komen dekat situ, cikgu tak boleh nak baca. Cikgu tak cukup skrin dah. Tak cukup skrin dah. Jadi cikgu nak fokus pada ni. Minta maaf. Okey, jadi pelajar, harap pelajar-pelajar yang tengah yang sedang online di Google Meet ni dapat bantulah rakan-rakan YouTube tu nak tanyakan soalan ke apa kan. Pelajar mungkin soalan yang dia nak tanya tu benda yang sama lah. Okey. Jadi pelajar, saya punya Google Meet pun dah penuh lah, dah 250 lah. Okey, alright. Jadi pelajar, seterusnya masuk LPS ialah apa? Tahun berapa? 20, 21 hinggalah hutang dah selesai. Betul? Okey, kalau baca soalan tadi, bila hutang dia selesai? Kalau baca soalan ni. 2028. Okey, 2028. Okey, bagus. Okey, 2028. Okey, 2028. Okey, 2028. Okey, selesai. Okey. Jadi pelajar, jadi pelajar kita nak cari. Sekarang kita nak cari. Okey, sekarang pelajar pinjaman tadi pelajar, berapa baki pinjaman lagi? Berapa baki pinjaman? Baki pinjaman kita ialah 270 ribu. Betul, 270 ribu. Jadi yang kita nak rekod bukan 300 ribu. Kita nak rekod ialah 270 ribu. Faham pelajar? 30 ribu dah bayar, dah settle, tak ada masalah. Yang kita nak rekod ialah yang dalam imbangan duga, iaitu 270 ribu. Okay, sekarang pelajar, berapa nilai yang nak masukkan dalam LS? Tentu LS untuk berapa tahun? Untuk setahun. Setahun. 30 ribu. Setahun. Okay. 30 ribu. Kalau baca daripada soalan ni, ada tak petunjuk dia? Bayar setahun berapa? Ada tak? Ada. Ada tak petunjuk dia? Ada. Ya. Iaitu pelajar 1 Januari sampai 31 Disember ialah setahun. Berapa banyak dia dah bayar? Dah bayar ialah 30 ribu. Jadi menunjukkan di sini, setahun dia bayar sebanyak 30 ribu. Setahun dia bayar berapa? 30 ribu. Jadi pelajar kena jelas. Alright, boleh ni? Boleh? Okey, jadi berapa dia nak bayar tahun LS? Tahun depan, setahun. Nilai yang sama lah. Berapa ribu? 30.
Tahun ini 2019 dia bayar setahun ialah 30,000. Tahun depan 2020 dia akan bayar 30,000 juga. Faham pelajar? Okey, jadi pelajar berapa baki dia? Baki dia tahun 2021 hingga 2028. Jangan susah-susah. Kita nak rekod jumlah 270. Jadi kita dah tahu 30 dalam LS. Jadi berapa baki dia? Kita terus tolak. 270,000 tolak dengan 30,000. Okey, berapa pelajar dapat? 240,000. Okey, 240,000. Jadi ini LS terus masukkan pinjaman 30,000. Okey, sekali lagi dalam LBS tulis pinjaman juga 240,000. Jadi butiran yang sama cuma angka dia berbeza. Okey, faham tak? Ada nak tanya? Siapa nak tanya setakat? Sebelum cikgu pergi yang lebih suka. Cikgu lebih suka. Okey, boleh? Boleh? Okey, jadi kalau boleh cikgu teruskan. Okey, cikgu teruskan. Okey, cikgu nak ubah. Daripada soalan ni cikgu nak ubah sikit. Cikgu nak ubah sikit. Okey, cikgu nak ubah sikit. Okey. Jadi belajar cikgu nak ubahkan sikit. Contohlah cikgu ambil ini. Sekejap. Kalau ada perpuluhan cikgu tukar balik soalan Okey, ni cikgu nak testing je. Okey, yang ini dia buat ialah pada contohlah pada 31 Mei 2019. Okey. Dia buat pinjaman start 31 Mei ialah 300,000. Belajar Okey, jadi belajar. Okey, jadi belajar kita tutup akaun 31 Disember 2019. Okey, kita yang sama. Dia dah bayar. Berapa banyak dah bayar? Sama juga. Berapa ribu tadi dah bayar? Dia dah bayar berapa daripada jumlah asal? 20,000. 30,000. Okey, 30,000 ni berapa lama? Berapa lama belajar? Tadi setahun sebab 1 Januari. Okey, 31 Mei. Tahun. 31 Disember. Berapa bulan? 7 bulan. 7 6 bulan. bulan. Kira betul. Mei jangan kira. 31 Mei ni jangan kira. Kita start Jun. Jun bulan berapa Jun? 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berapa bulan? 6 ke 7? 6. 7. Kalau bagi 7 ada perpuluhan 7. 30 bagi 7 berapa dapat? Tegakkan kita ni. Dapat tak? Boleh tak? Berapa dapat? 285. 4285. Ada perpuluhan tak? Ada? Ada. Aduh. 7 Tak nak. Kita tak nak dapat. Cikgu nak balik. Tak ada perpuluhan. Okay, cikgu nak berpuluhan. Cikgu tak Cikgu tak belajar Okay, jadi belajar kita start sini ialah 30 Jun. Okay, kalau 30 Jun jangan kira. Start Julai. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. 30,000 ni untuk 6 bulan. 6 bulan. Betul? Selesai. Okey. Jadi belajar 6 bulan. Jadi belajar untuk soalan ni belajar jadi 270,000 kita dah tahu dah. Nak masuk mana? Okey. Cikgu cerita yang sama juga. Yang ni cikgu tak nak padam. Cikgu nak relatekan je. Jadi 270,000 bagi hutang dia. Belajar berapa yang nak masuk dalam tahun 2020. Berapa belajar nak letak? Yang tahun 2020. Berapa nak rekod? 60. Nak letak berapa? 30? Tak. Berapa dapat? 5,000. 5,000. 5,000. Okey, bagus. Belajar Salah belajar Salah. Okey. Belajar. Jadi macam ni belajar. Kalau macam ni belajar dia tak cukup setahun, belajar cari sebulan. Cari apa? Cari sebulan. Boleh tak cari nilai sebulan? 30,000 cari nilai sebulan. Jadi sebulan berapa? 5,000. 30,000 bagi dengan 6 bulan. Jadi berapa belajar dapat? 5,000. 5,000. Jadi sebulan 5,000. kita akan bayar sebanyak 5,000. Sebulan kita akan bayar sebanyak 5,000. Betul? 5,000 cikgu. Betul tak? Betul. Jangan kalau. Betul? Betul. Betul. Okey, jadi belajar berapa yang nak bayar sepanjang tahun 2020? Dah tentulah 2020 setahun, betul tak belajar? Jadi setahun berapa bulan? 12 bulan. 12. 12 bulan
kali dengan berapa tadi sebulan? 5,000. 12. 5,000. Bagus. Okey, jadi berapa dapat? Tolong cikgu kira. 60,000. 60,000. Okey, ada lagi tak 50. hutang lagi? Ada lagi tak? Ada. Ada lagi tak hutang? Ada. Dah tentu ada sebab apa? Hutang tu selesai tahun 2028 nanti. Betul pelajar? Jadi berapa nilai dia? Iaitu pelajar 270,000. Terus tolak apa? Terus tolak yang ini je. Berapa ribu? 60? 60,000. Jadi berapa dapat nilai dia? 210,000. 210,000. Jadi LS akan masuk 60,000. LBS akan masuk 210,000. Okey, faham tak tentang? Faham. Faham. Okey, clear? Ni dah soalan susah lah ni. Dah boleh buat soalan susah ni. Okey lah ni. Faham lah tu? Okey? Ada nak tanya soalan tak? Ada nak tanya soalan tak? Okey, nak tanya soalan, tanya. Ada tanya soalan tak? Dah habis. Sekarang ni kita tengok soalan apa? Kita nak tengok cerita pasal apa? Nak tengok cerita pasal faedah. Faedah atas pinjaman. Boleh? Faedah atas pinjaman. Okey, kita nak tahu cerita faedah atas pinjaman. Faedah atas pinjaman ni, apa dia belajar? Faedah atas pinjaman. Faedah atas pinjaman ni apa? Degree apa? Degree apa? Faedah atas pinjaman. Belanja. Dia bukan liability, dia adalah belanja. Belanja, wang keluar, wang keluar. Okey, wang keluar. Kenapa dia panggil wang keluar? Kenapa dia panggil wang keluar? Sebab belajar kita. Ni kita. Ni kita. Kenapa? Sebab kita pinjam dengan bank. Ni bank. Bank cikgu lukis tak cantik lah. Bank, ini bank. Bank muka macam muka orang lah bank. Okey, bank. Okey, bank. Okey, jadi pelajar, kita pelajar bank beri kita pinjaman. Ini pinjaman. Pinjaman maksudnya kita dapat pinjaman daripada bank. Okey, lepas tu pelajar kita kena bayar, Kita kena bayar. Bayar apa? Bayar pinjaman, dan juga apa? Dan juga peratus. Peratus ni dipanggil apa? Peratus ni, ini yang dipanggil sebagai faedah atas pinjaman. Faham tak? Jadi faedah atas pinjaman ni ialah apa? Belanja. Okey. Beza pula dengan simpanan tetap. Jadi simpanan tetap apa? Kita simpan duit secara tetap dalam tempoh tertentu. Simpanan tetap, kita masukkan duit simpanan tetap. Simpanan tetap ni kategori apa belajar? Hasil. Hasil. Aset. Simpanan tetap kategori apa? Set. Aset semasa. Aset apa? Simpanan tetap tu aset, betul. Simpanan tetap tu aset apa? Masa. Ya, Aset aset semasa. Simpanan tetap tu adalah aset semasa. Belajar aset semasa. Okey, jadi belajar. Faedah atas simpanan tetap. Pernah dengar tak faedah atas simpanan tetap? Okey, faedah simpanan tetap kita akan dapat. Okey, tengok warna hijau fokus warna hijau. Banyak pula tulisan dia Okey, faedah belajar bila kita nanti nak keluarkan, kita akan keluarkan jumlah simpanan kita. Okey, kita akan dapat duit simpanan kita. Contohlah kita simpan sebanyak 20,000. Kita akan dapat simpanan 20,000 termasuk pelajar peratus. Peratus ni apa? Kita akan dapat. Dipanggil apa peratus ni? Faedah atas simpanan tetap. Faedah atas simpanan tetap. Jadi faedah atas simpanan tetap ni belanja ke hasil? Hasil. Jadi kita tahu Jadi faedah atas pinjaman itu adalah belanja. Okey. Faedah atas simpanan tetap itu adalah apa? Hasil. Itu adalah apa? Hasil. Okey, clear tak sekarang? Ya. Okey. Sekarang belajar. Kita tengok soalan. Ada tak soalan-soalan nak hitung faedah ni? Kita tengok ada tak? Kita tengok soalan sekejap Nak tengok soalan SPM ke nak tengok soalan percubaan? Percubaan. Percubaan. Mana. Boleh lelaki aku. Tak kisah. Tak kisahlah Okey, kita ambil lah. Okey, faedah pinjaman ni kita tengok pinjaman. Okey, ada tak faedah pinjaman ni? Okey, ni ada. Okey, pinjaman. Okey, pelajar tengok tengok dulu baca. Okey, perjanjian pinjaman bernilai 96,000 ditandatangani pada 1 April 2016. Okey, ni pinjam asal dia lah. Kalau kita nak buat pinjaman pun boleh pelajar Dan matang pada 31 Disember pada 31 Mac. Matang maksudnya hutang dia selesai tahun 2022. Bank industri menawarkan kadar faedah serendah 4% tahun atas nilai asal pinjaman. Okey, pinjaman dia dekat sini. Berapa ribu pinjaman dia? Nampak tak pinjaman? Dalam imbangan juga pinjaman dia berapa ribu? Nampak tak yang bawah ni?
RM64,000. 64,000. Okey pelajar. Kita tengok soalan faham ni Okey, jadi pinjaman asal, cikgu buat catatan sinilah. Jadi kita tak payah tengok-tengok lagi dah. Jadi pinjaman dalam imbangan duga ialah apa? Baki pinjaman. Berapa ribu tadi baki pinjaman dalam imbangan duga? 64,000. 64,000. Betul pelajar? 64,000. Okey, jadi pelajar dah selesai. Okey, cikgu nak cerita pasal pinjaman. Pinjaman ni kita dah selesai dah pelajar. Tadi kita dah jelaskan dah. Tak payah ulang lagi lah pelajar. Benda yang sama je. Okey, cikgu nak cerita pasal apa ni? Faedah. Cerita pasal apa? Faedah. Boleh tak? Okey, boleh? Okey, boleh Okey, sekarang dia kata apa? Bank menawarkan faedah 4% tahun atas nilai asal. Asal dia berapa? Asal pinjaman? 96,000. 96,000. Okey, 96. Okey, jadi pelajar kita nak kira faedah atas simpanan. Faedah atas pinjaman. Faedah atas pinjaman. Berapa peratus? 4% kali dengan 96,000. Kalau susah buat 96,000 kali 4% lah, lagi senang. Untuk setahun. Betul pelajar? Untuk setahun. Okey, berapa dapat setahun? Kirakan dulu. 3,840. 38 Tak pasal. 4840. 38. Oh, 3840. Oh, tadi macam sebut banyak nombornya. Okey, 3840 kita perlu bayar dalam masa setahun. Okey, tengok pelajar. Pinjaman dia, akaun kita, dia pinjam. Okey pelajar. Jadi pelajar dia pinjam start 1 April. Okey, tutup akaun kita ialah 31 Mac 2019. Betul pelajar? 2019. Jadi per akaunan dia, macam mana tempoh per akaunan dia? Per akaunan dia setiap tahun dia akan bermula 1 April. Tutup akaun berapa setiap tahun? 31 Mac. Itu 31. Betul, setiap tahun. Setiap tahun. Okey, setiap tahun. Jadi pelajar, kita punya pelajar, okey ni dah lepas lah. Okey, jadi kita kira untuk tahun ini. Kita kira tahun ini setahun ialah 3840 yang sebenarnya kita kena bayar. Betul? Okey. Kalau kita tengok rentetan ni daripada 2016 ni. 2016, ini 2017. Okey, lepas tu 2017, 1 April 2017 sampai 2018. Okey, akaun kita 2018 sampailah 31 Mac 2019. Pelajar. Dah berapa tahun ni pelajar? Tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga. Tahun 3. Jumlah dia 3 tahun. 3 tahun. Betul pelajar? 3 tahun. Okey pelajar. Betul. Pelajar tengok ke atas. Okey, tengok dalam imbangan duga. Ada tak faedah atas pinjaman? Ada faedah atas pinjaman. Berapa ribu? 2,200. 2240. 2240 betul. 2240. Okey pelajar, 2240. Okey, 2240. Pelajar 2240 apa maksud 2240? Yang dia dah bayar. Dia apa? Sudah bayar. Okey, bagi belanja dah hasil baru betul. Apa yang dalam imbangan juga adalah yang sudah bayar. Yang sudah bayar. Betul pelajar? Yang sudah bayar. Jadi pelajar kena carilah yang sudah bayar. Okey, jadi pelajar. Kita tengok. Baca soalan ni betul-betul. Okey. Perjanjian RM96,000 tanda tangan pada 1 April 2016 dan matang pada 31 Mac 2022. Okey pelajar. Bank industri menawarkan kadar faedah serendah 4% tahun atas nilai asal pinjaman. Okey, serendah 4% tahun atas nilai pinjaman. Jadi maksudnya setahun dia kena bayar berapa? 3840. Betul pelajar? 3840. Betul tak? 4% ni setahun. Okey, 3840. Dia kata bukan baki pinjaman. Di atas kata nilai asal. Nilai asal dia berapa ribu? 96,000. Betul tak? 96,000. Betul tak? Betul? Okey. Betul. Pelajar berapa yang sepatutnya dia kena bayar ni? Berapa dia patutnya bayar ni? 1,520. Berapa? Okey pelajar. Untuk belanja pelajar untuk belanja kita ambil untuk tahun semasa saja. Untuk belanja kita ambil tahun semasa je. Jadi sepanjang tahun 2018 kita hanya bayar berapa sepatutnya? Setahun kena bayar berapa tahun ni? Tahun ni kena bayar berapa? 3840. Tahun mesti bayar 3840. Okey, tahun ini dah bayar. Tapi dah bayar sebanyak berapa? 2240 saja. Kita dah bayar 2240 saja. Faham tak pelajar? Jadi cukup ke tak bayar? Tak cukup. Dah bayar, sudah bayar.
Berapa tadi? 2 240. ingat ni. 2240. Okey, dah bayar 2240. Okey, jadi pelajar nak buat apa? Apa yang jadi dia? Kita nak kena Terlebih bayar ke tambah. kurang bayar? Terlebih bayar ke kurang bayar? Kurang baik. Kurang bayar. Kurang. Berapa nak kurang? 1,600. Okey, pelajar. 1,600 ni yang rekod 2 kali. Rekod 2 kali. Dekat mana nak rekod? Satu dekat belanja. Betul pelajar? Belanja. Okey. Dekat belanja nak tulis apa? Dekat belanja. Faedah atas pinjaman. Okey, pelajar yang dah ikuti kelas cikgu sebelum ni, cikgu guna konsep macam ni. Dalam belanja, okey, belanja yang asal, yang dah bayar berapa? 2240. Tapi tak cukup. Betul pelajar? Kena tambah. Tambah berapa? 1,600. Faham pelajar? 1,200. Sekali lagi, 1,600 nak rekod kat mana? AS ke LS? Akan rekod dekat LS. Kenapa LS? Sebab belanja belum bayar. Betul? Jadi nak tulis apa? Faedah pinjaman belum bayar. Belum Pelajar bayar. dalam peksa tak boleh tulis singkatan. Ingat dalam peksa tak boleh tulis singkatan. Jadi berapa ribu yang nak masuk dalam LS? 1,600. 600. Jadi pelajar 1,600. 1,600. Okey. Boleh? Clear? Ada siapa nak tanya? Tak ada. Boleh? Okey, ingat belanja dengan hasil kita mesti rekod akaun yang dalam perdagangan untung rugi adalah pada tahun semasa. Pada tahun apa? Pada tahun semasa. Jadi pelajar kena tahu. Okey, selesai. Okey? Okey, habis. Okey, ada lagi tak soalan? Cuba kita tengok faedah. Okey, ada lagi tak? Okey, tengok satu lagi double confirm faedah. Ada tak faedah? Tak ada lah pelajar. Sekejap. Tengok soalan Melaka. Ada, okey. Ada faedah. Okey, ada situasi pelajar. Ada situasi pelajar faedah dia tak sebut peratus tadi, tak sebut dalam imbangan, tak sebut dalam maklumat tambahan. Tapi pelajar dia sebut kat mana? Dia sebut dekat sini. Bersebelahan dengan pinjaman. Jadi maksud je dekat sini, setiap pinjaman 25,000 akan dikenakan faedah sebanyak berapa peratus? 7%. Boleh pelajar? Faham tak? Ada soalan dia tak sebut dekat maklumat tambahan. Jadi pelajar kena hati-hati. Dia sebut dekat atas je. Jadi pelajar peratus ada, jangan lupa kira. Biasa soalan ini macam ni keluar, ramai yang tertinggal nak kira faedah atas pinjaman. Ramai yang tertinggal. Okey, jadi pelajar boleh tak kirakan faedah atas pinjaman kalau berdasarkan soalan ni? Cikgu contoh kat sini Boleh tak kirakan faedah atas pinjaman yang sebenar dulu? Faedah atas pinjaman, berapa ribu pinjaman kita? 25,000. Okey, kali dengan berapa peratus? 20%. Okey, berapa dapat? 150. Berapa? 1,000. 1,750. 750. Okey, betul. Okey, setahun kita kena bayar faedah atas pinjaman ialah yang sebenarnya yang kita kena bayar 1,570. Okey, jadi pelajar. Okey, sekarang tengok dalam soalan. Ada tak faedah atas pinjaman? Ada tak dalam imbangan juga? Faedah atas pinjaman yang sudah bayar. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Jadi automatik faedah atas pinjaman ni akan rekod 2 kali. Jadi maksudnya apa? 1,750 ni langsung belum bayar sebelum ni. Belum direkodkan. Jadi nak masuk mana? Mestilah masuk dalam belanja. Okay, belanja. Nak tulis apa? Faedah atas pinjaman. Berapa nilai dia? 1,750. Betul? Sekali lagi. Nak masuk AS ke LS? Faedah ni belanja. Belum bayar lagi. LS. Okey, jadi nak tulis apa? Faedah atas pinjaman belum bayar. Apa belum bayar? 1,750. 1,750. Okey, clear. Okey. Boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Okey, Boleh. selesai. Okey. Okey, last. Okey, ambil masa sikit pelajar Last. Okey. Benda yang penting juga yang selalu pelajar kadang keliru. Apa dia? Ambilan. Okey, pelajar. Apa tu ambilan? Apa maksud ambilan? Beli barang niaga untuk keperluan sendiri. Okey. Keyword dia apa keyword dia? Kegunaan sendiri. Kegunaan Lagi apa? sendiri. Keyword dia lagi. Keyword, tengok keyword. Kegunaan peribadi. Kegunaan peribadi. Bagus. Kegunaan peribadi. Lagi keyword dia? Kegunaan Keluarga. Lagi ada? Lagi tak? Jumpa dalam soalan apa lagi? Perniagaan.
Perniagaan bukan. Perniagaan bukan. Belajar. Anak. Apa dia? Kegunaan anak. Betul tak? Jumpa. Tak kisahlah. Apa? Anak ke, isteri ke, atuk ke, nenek ke, samalah. Itu cerita pasal pinjaman. Betul? Okay, belajar. Kalau pinjaman, dia cerita pinjaman untuk derma. Pinjaman tak, sorry. Ambil untuk derma. Ambil untuk derma. Adakah dia ambilan? Bukan. Tidak. Bukan. Adakah dia ambilan? Kita tanya. Bukan. Tidak. Bukan. Belajar. Kalau ambilan itu untuk derma, bukan. Bukan. Jadi belajar bukan. Jadi belajar ambilan untuk derma, dia adalah derma, bukan ambilan. Ambilan untuk promosi, ambil untuk promosi. Itu bukan ambilan, itu adalah promosi. Promosi. Okey, ambil untuk iklan. Itu ialah bukan ambilan, itu adalah iklan. Okey, bagus. Itu adalah iklan. Jadi pelajar kena faham situasi. Kalau dia kata ambil untuk kegunaan sendiri, ambil kegunaan keluarga, ambil kegunaan anak, ini baru dipanggil sebagai ambilan. Ini baru dipanggil sebagai ambilan. Okey, faham? Faham. Okey, ada satu lagi. Kita pasal ambilan. Okey, ada satu lagi. Apa yang satu lagi? Adalah ambil untuk apa ambil? Ambil untuk kegunaan perniagaan. Ambil untuk kegunaan perniagaan. Apa tu? Apa tu? Modal. Dia kira apa? Ambil tapi untuk kegunaan perniagaan. Apa tu? Modal. Modal. Dia bukan, ini pun sama. Dia bukan ambilan. Pelajar kena tahu ini bukan ambilan. Yang tadi situasi tadi derma tu bukan ambilan. Ini pun bukan ambilan. Pelajar. Okey, jadi pelajar. Cikgu cadangkan. Yang cerita pasal yang kedua, ambil untuk kegunaan perniagaan, pelajar dia macam ni pelajar. Ini kedai kita. Cikgu buat kedai kita. Kedai kita ni bolehlah bengkok-bengkok sikit. Okey, kedai kita. Okey, kedai kita ada dua tingkat. Kedai kita ada dua tingkat. Okey, tingkat yang pertama, kita nak guna kedai kita yang pertamanya. Ini kedai perabot. Ini kedai perabot. Ini kedai kita. Kedai perabot. Kedai perabot jual apa belajar? Bagi cikgu respon sikit. Kedai perabot jual apa? Respon sikit. Tahulah meja perabot. Kan bagilah contoh perabot. Kerusi. Meja, kerusi, Sofa. Okey, alright. Betul, bagus. Okey, belajar. Dekat atas ni belajar, dekat atas kita punya bangunan juga. Tapi ini adalah pejabat. Ini adalah office pejabat. Okey. Dekat pejabat ada tak meja? Ada tak meja? Ada. Ada tak kerusi? Ada. Ada. Okey, belajar. Cikgu ambil contoh yang mudah je. Okey. Okey, belajar. Belajar kena faham tau. Meja, kerusi dengan almari ni, meja, kerusi, sofa dekat kedai ini bukan aset. Ini bukan aset. Ini ialah apa? Ini adalah barang niaga. Faham tak barang niaga? Faham. Barang yang kita niagakan untuk dapatkan keuntungan. Boleh? Okey, meja dan kerusi kat atas apa ni? Ini barang niaga ke? Aset. Ini adalah aset. Ini adalah aset. Aset kategori apa aset ni? Meja dengan kerusi ni. Dia sebagai perabot. Dia panggil sebagai perabot. Betul belajar? Okey. Soalan kita, kalau dia kata mengambil barang untuk kegunaan, mengambil barang untuk kegunaan perniagaan, mengambil barang untuk kegunaan pejabat. Belajar maksud yang sama lah belajar. Maksudnya apa belajar? Dia bawa ambil barang, ambil pakai pen apa pula cikgu ni. Okey, dia ambil barang dekat sini. Meja ke kerusi ke belajar. Contoh kat sini lah ada pekerja baru. Pekerja baru. Okey, perempuan cantik pula tu. Kerja. Jadi kita ni kedai perabot paling besar ni. Paling besar di tempat kawasan kita ni. Jadi takkanlah nak pergi Giant pula beli meja. Takkanlah nak pergi Jasco pula beli meja. Dia belajar buat malu je belajar. Jadi nak buat apa? Kita ambil barang niaga kita, bawa naik atas. Ambil barang kita naik atas. Lalu je, okey, apa kesan barang niaga kita? Apa kesan barang niaga kita? Barang niaga kita bertambah ke berkurang? Barang niaga kita akan berkurang. Apa kesan dekat aset? Bertambah. Aset kita akan bertambah. Okey, boleh belajar? Jadi belajar jawapan kita kalau kita buat maklumat taman, kalau dia kata mengambil barang untuk kegunaan perniagaan. Apa dua item yang terlibat?
Dua item yang terlibat dan tentulah barang niaga. Okey, barang niaga dalam akaun dipanggil apa pelajar? Inventory. Dipanggil apa? Inventory. Inventory. Bagus pelajar. Dipanggil inventory. Okey pelajar, salah. Panggil inventory, salah. Inventory hanya digunakan dalam topik persamaan perakaunan saja. Faham tak? Sebut je barang niaga mesti belian. Mesti belian. Cikgu tukar suara tak lama tak. Suara pula. Okey, ingat inventory barang niaga dalam topik milik tunggal dipanggil apa? Dipanggil apa? Dipanggil belian. Dipanggil belian. Apa dia? Mengambil barang, mengambil inventory itu mesti belian, mesti berkurang dalam milikan tunggal. Okey, selesai. Okey, faham? Okey, jadi nak tulis apa? Belian akan berkurang. Belian akan berkurang. Itu jawapan dia. Okey, satu lagi apa kesan dia? Perabot akan bertambah. Faham tak? Itu perabot sebab apa? Sebab kita ambil meja kursi dah jadi perabot. Kalau kita kedai alat tulis, cikgu perbagaikan cikgu variasikan sikit. Kalau kita kedai kedai buku. Kedai buku jual apa? Jual buku, jual pen, Novel. dalam kita jual file, betul tak? Okey, jadi pelajar kita nak bawa ni atas. Okey, kita cikgu padam. Okey, jadi pelajar cikgu padam ni dekat pejabat pun ada pen juga. Ada pen pun ada, file pun ada, betul tak pelajar? Okey. Dekat pejabat ini dipanggil sebagai apa? Alat tulis. Dipanggil apa? Sebagai alat tulis. Okey, sekarang pelajar ada pekerja baru ataupun pelajar kita nak gunakan pen. Jadi nak buat apa? Kita bawa naik pen ni, bawa untuk naik ke atas guna pejabat. Betul pelajar? Jadi apa kesan dia? Inventory akan apa? Inventory akan berkurang, betul. Tapi tak boleh panggil inventory. Dipanggil apa? Belian. Belian akan berkurang. Faham pelajar? Okey. Alat tulis. Apa jadi alat tulis? Alat tulis akan jadi bertambah. Okey. Faham tak situasi dia? Faham? Boleh? Okey. Alright. Okey. Cikgu patah balik tadi. Okey, patah balik. Okey, yang ni kita guna tengok ambilan yang pertama. Okey, ambilan yang ketiga cikgu dah settle. Yang ketiga cikgu dah terangkan. Ambilan yang pertama, ambil untuk kegunaan sendiri, ambil untuk kegunaan peribadi, ambil kegunaan keluarga, ambil kegunaan anak. Itu mesti ambilan mesti bertambah. Ambilan bertambah. Cikgu, kenapa bertambah? Kan dekat modal tu tolak. Tu dekat tu memang tolak sebab dia kontra, tapi ambilan tu bertambah. Kalau dalam imbangan duga, contoh dalam imbangan duga, dah ada ambilan dah ada sebanyak 500. Dah ada 500. Dalam imbangan duga, ambilan dah ada. Jadi maksudnya, ambilan 500 tambah berapa yang awak ambil tadi. Kalau awak ambil sebanyak 200 untuk kegunaan anak. Jadi, 500 campur dengan 200. Ambil sebanyak 800 untuk kegunaan anak. Jadi, 500 campur 800. Faham tak? Maksudnya, ambilan kita bertambah. Faham? Yang dalam imbangan duga tu adalah imbangan duga yang ambilan yang lepas. Maklumat tambahan adalah ambilan yang belum direkodkan. Boleh? Okey, ambilan pertama. Satu lagi, nak rekod apa? Satu lagi, apa yang nak rekod? Kalau dia ambil perabot, apa ambil perabot? Perabot akan berkurang. Ambil kenderaan akan berkurang. Ambil tunai akan berkurang. Ambil apa lagi? Pelajar, apa ambil lagi? Ambil barang niaga. Kalau ambil barang niaga untuk kegunaan sendiri. Ambil barang ialah apa? Barang. Belian. Akan berkurang. Faham pelajar? Boleh? Ada nak tanya lagi tak? Faham tak cikgu cakap? Faham. Boleh? Jadi pelajar. Okey, ada dua situasi. Jadi kena tahu, ambil apa? Ambil aset atau ambil barang. Kalau ambil aset akan berkurang. Kalau ambil barang, inventory belian akan berkurang. Itu saja. Okey, clear? Okey. Berikutnya, ambilan juga, tapi ambilan untuk derma. Dia bukan ambilan. Sebut ambilan salah. Jangan sebut soalan sebut ambilan, awak bedal semua ambilan. Salah. Ambilan bukan ambilan. Saya ulang balik. Ambilan bukan ambilan. Apa itu ambilan? Ambilan hanya untuk kegunaan sendiri, peribadi, keluarga, anak atau nenek cucu. Itu baru dipanggil sebagai ambilan. Okey? Okey, jelas? Jelas. Okey, alright. Jelas. Jadi pelajar,
Kalau ambil untuk, okey, jadi kalau bukan ambilan, apa dia nak rekod cikgu? Ambil untuk derma, dia akan jadi derma. Derma akan bertambah. Ambil untuk promosi, promosi akan bertambah. Bertambah dari mana ni? Promosi ni akan bertambah daripada yang ada dalam imbangan duga. Kalau dalam imbangan duga ada promosi 200 campur dengan promosi yang baru di dalam maklumat tambahan. Okey, ambil lagi promosi untuk apa? Iklan. Iklan bertambah. Ambil untuk iklan, iklan akan bertambah. Okey, sekarang belajar. Satu lagi, nak rekod apa? Okey, jadi apa? Derma apa? Pelajar kena tahu derma apa. Kalau dia derma apa? Kalau dia derma aset, aset akan berkurang. Betul pelajar? Sebab aset kita dah berkurang, dah bagi ke orang. Kalau dia derma barang, apa kesan dia? Belian. Berkurang, itu je. Jadi pelajar kena tahu dua catatan. Derma ataupun apa? Yes. Okey. Kalau promosi ni promosi apa? Mestilah promosi barang niaga. Betul, ada tak kita kedai perabot tapi kita promosi kereta? Boleh tak pelajar? Ada tak? Ada. Betul pelajar? Kedai perabot tapi promosi kereta. Pelik pula pelajar. Mesti orang tak beli pelajar. Jadi kalau promosi mestilah promosi barang niaga. Sebut barang niaga ialah apa? Belian. Belian akan berkurang. Boleh? Okey. Sama juga dengan iklan. Kita nak iklan apa? Mestilah produk kita. Produk kita dipanggil apa produk? Produk tu ialah inventory. Betul? Inventory tu ialah apa? Barang niaga. Barang niaga ialah apa? Belian akan berkurang. Okey. Settle. Habis. Alhamdulillah. Okey, ada nak tanya apa-apa setakat ni? Tak. Okey, siapa nak tanya, nak bagi pendapat? Ada pendapat. Nak tanya. Okey. Ada nak tanya apa-apa? Boleh tanya? Tak ada. Okey, boleh tak hari ni nampak? Tapi cikgu tak prepare ni lah. Cikgu tak prepare PowerPoint lah untuk just conteng-conteng macam ni je. Faham ke conteng cikgu ni? Oh, Canva whiteboard. Boleh? Faham. Apa yang cikgu conteng. Okey, jadi itu saja cikgu nak share hari ni. Semoga bermanfaat dalam masa sejam lebih sikit ni. Okey pelajar Jadi pelajar jadi habis selesai. Jadi pelajar untuk berikutnya pelajar-pelajar form 5 dah ada kerja khusus dah. Betul tak pelajar? Kerja khusus. Betul. Okey, dah betul kerja khususnya. Dah diberi taklimat belum? Belum. Belum. Ada yang dah, ada belum. Pelajar kena kerja khusus. Cikgu beri peluang pada cikgu awak beri penerangan dulu. Pelajar, sebab apa pelajar? Pelajar mesti dengar cikgu awak beri penerangan. Pelajar jadi soalan ni open pelajar. Soalan betul, dah ada tulis. Tapi pelajar, cikgu awak yang memberi markah. Jadi awak kena akur je cikgu awak. Cikgu awak dah kata nak burger ni. Pelajar kena ikut je. Apa yang diberikan pada penerangan cikgu. Okey? Kena bagi explain. Baca soalan tu betul-betul. Cikgu awak akan terangkan lain. Nanti jawapan cikgu lain, jadi jawapan awak lain. Jadi pelajar, cikgu bagi masa dulu. Okey, seminggu atau seminggu lebih ni, lepas tu cikgu akan follow satu-satu. Jangan risau, cikgu akan bantu pelajar sampai habis. Kalau pelajar okey, nanti dalam channel cikgu sediakan satu ruangan untuk kerja khusus. Jadi kat bawah tu boleh komen. Okey, faham tak? Mantap. Kena ikut lah. Kalau cikgu yang bagi markah, cikgu dah terangkan. Malam ni cikgu dah terangkan kerja khusus. Tapi bukan cikgu yang bagi markah. Yang bagi markah ialah cikgu awak masing-masing. Lain-lain cakap. Lain teknik sikit. Jadi cikgu cikgu awak mungkin daripada London dia baca soalan ni lain. Cikgu ada cikgu yang lain pula daripada Australia dia baca soalan ni, saya nak buat macam ni. Dia nak jawapan awak macam ni. Awak kena akur. Boleh pelajar Okey, jadi pelajar saya rasa itu je cukup hari ni. Jadi pelajar, cikgu akan tamatkan kelas hari ni. Jadi cikgu ucapkan ribuan terima kasih kerana join, beri support dengan cikgu. Alhamdulillah Cikgu dah makan. Alhamdulillah. Tanya makan je. Cikgu dah gemuk dah ni. Makan je lah banyak ni. Okey, jangan risau. Lepas ni minggu depan insya-Allah ingat cikgu nak buat ulang kaji nak ulang kaji tambat. Boleh tak? Boleh. Lah. Buat pada mula ke nak buat ambil lain-lain? Pelajar.
Boleh belaka aku. Lan. Buat daripada awal okey tak? Buat daripada awal. Boleh. Buat satu pagi. Alah. Tak kisah, cikgu okey je Ada pelajar 10 orang pun cikgu ngajar je. Satu pagi le. Boleh. Alright, okey. Jadi pelajar kerja khusus tu nantilah cikgu akan bagi ruang juga, tapi cikgu ambil masa seminggu ataupun 2 minggu ni lah. Cikgu tak nak cepat-cepat sangat. Nanti kalau ada perubahan apa susah. Fahamkan soalan tu betul-betul. Okey? Alright. Okey, itu saja untuk cikgu pada hari ini. Jumpa lagi pada minggu depan insya-Allah. Okey, itu saja. Terima kasih. Saya